Okey, terima kasih kerana sudi datang untuk sesi kaunseling petang ni bersama saya. Sama-sama. Okey, awak selesa dengan keadaan kita hari ni? Selesa. Okey, jadi saya kenalkan diri saya. Nama saya Aziz Shah. Saya adalah kaunselor di sini. Boleh perkenalkan nama saudari? Nama saya Aminah. Jadi Prof boleh panggil saya Aminah. Okey Aminah, ya. Apa peranan saya adalah saya akan mendengar apa saja yang Aminah nak share. Aminah tak perlu bimbang, ya. I am here, saya nak mendengarnya. Dan peranan Aminah adalah bercerita kat apa saja yang Aminah rasa dengan bebas. Tak apa rasa takut atau apa-apa, ya. Dan apa yang kita ceritakan ni ada arti kerahsiaan, hanya kita saja yang tahu. Okey. Dan kita mesti ambil masa kena dalam 45 minit. Tapi kalau sesi ini tak selesai, kita akan sama untuk sesi yang seterusnya. Okey Aminah? Okey, baik. Saya dah bersedia. Okey, so kita boleh mulakan? Boleh. Okey, apa yang boleh saya bantu Aminah? Cerita dia macam ni. Apa? Okey, cerita dia macam ni. Saya ada berjumpa dengan seorang lelaki melalui secara atas talian lah. Saya berjumpa dengan lelaki tersebut. Kemudian sebab saya berjumpa dengan lelaki tu sewaktu PKP hari tu. PKP kan lama kan. Jadi kita orang berkenalan dan berinteraksi secara atas talian sahaja. Ada kadang-kadang secara call ataupun VC untuk lebih mengenali each other. Tapi berlaku satu perkara yang menyedihkan, di mana tamat sahaja PKP, saya macam ada merancang untuk berjumpa dengan dia. Tapi dia memberikan pelbagai alasan semasa hendak berjumpa dengan saya. Saya tak tahulah sebab saya tak cukup cantik ke apa. Kemudian lamalah sebab saya kita kan dah kenal lama secara online. Berapa lama awak kenal dia secara online? Secara online lebih kurang dalam setahun lebih. Agak lama. Ya. So kita orang ada interaksi melalui call, melalui VC. So time PKP tu melalui phone, melalui VC tu dia tak ada pula komplain saya ni tak cantik ke apa ke. Tapi bila diajak berjumpa lepas habis PKP tu, dia tak nak. Tak tahulah apa masalah dia. Kemudian kami berterusan berhubung secara online sahaja sampai dah satu hari dia mengambil keputusan untuk meminta putus dengan saya. Dan itu menjadikan awak sangat sedih. Ya, betul. Saya sangat sedih sebab dia macam out of nowhere, tiba-tiba saya ditinggalkan begitu sahaja. Apa perasaan awak bila awak ditinggalkan? Saya rasa sedih. Saya rasa macam sebab tak layak ke untuk saya disayangi oleh seorang lelaki. Walaupun dekat rumah ada ayah ataupun abang, tapi macam terasa nak dapatkan kasih sayang tu daripada someone yang bukan family members macam tu. Tu bila dah sayang dah apa, hilang macam tu je. Jadi saya sangat sedih. Kecewa. Awak sedih, kecewa sebab ditinggalkan begitu saja. Ya, betul. Setelah begitu lama berhubung secara online. Betul. Okey, masa tu apa pemikiran awak? Masa tu saya rasa macam apa ni? Apa yang sepatutnya dibuat pada awak? Sepatutnya bila dah lama-lama macam tu, kenalah kahwin dengan saya. Membazir masa saya semua tu macam ish. Jadi awak rasa setelah berhubung lama, sepatutnya dia kekalkan hubungan dan berkahwin dengan awak? Ya, betul. Itu yang sebetulnya. Ya, betul. Jadi apa lagi? Ada tak awak rasa macam tertipu ataupun awak of course marah? Saya rasa tertipu. Saya rasa marah lah, tipu lah, tak marah. Dia macam, oh kau dah bagi harapan ke aku, kau dah sebab sepanjang sesi perkenalan tu saya ada je belikan dia hadiah, something bazir aku je. Macam tu. So bila macam kita tak dapat
macam saya tak dapat pulangan yang sepatutnya daripada dia. Macam tu lah. Jadi awak rasa apa yang awak beri dari segi emosi, Ya. perhatian, hadiah, dia tak balas dengan sepatutnya. Betul. Menjadikan awak sangat kecewa kan? Ya, betul. Awak rasa dia tinggalkan awak sebab awak kurang cantik atau Tidak. apa? Saya cantik. Saya yakin saya cantik. Jadi awak rasa kenapa dia tinggalkan awak? Saya tak tahulah kenapa dia tinggalkan saya. Sepatutnya dia tak boleh tinggalkan saya. Mungkin ada perempuan lain kan yang saya tak tahu sama berhubung dengan dia melalui atas talian seperti saya. Macam itulah. Jadi awak rasa macam dia tak patut buat begitu. Ya, Dan betul. bila dia buat begitu awak sangat sedih dan awak rasa marah dan tak adil pada awak. Ya, betul. Okey, jadi tadi awak ada sebut iaitu dia tak sepatutnya tinggalkan awak. Ya, betul. Dia tak sepatutnya tinggalkan saya. Kenapa dia tak sepatutnya tinggalkan awak? Sebab dia saya punya. Sebab dia awak punya, sebab awak dah berhubung dengan Ya, betul. Saya dah berhubung dengan saya dah habiskan tenaga, duit dan sebagainya masa saya dengan dia. So, memang dia kena berkahwin dengan saya lah. Okey, so dia kena kahwin dengan awak ataupun dia sepatutnya kahwin dengan awak? Dia sepatutnya kahwin dengan saya. Kenapa dia sepatutnya kahwin dengan awak? Sebab saya dah bercerita dengan dia. Dia pun dah bercerita dengan saya. Dia cakap dia sayang saya. Saya pun sayang dia. Tapi kenapa tak nak kahwin dengan saya? Kenapa tinggalkan macam tu? Macam tu. Okey, saya faham apa yang awak rasakan. Ya. Okey, cuba ulang lagi sekali. Dia sepatutnya berkahwin dengan saya kerana dia bercinta dengan saya. Cuba ulang lagi sekali. Dia sepatutnya berkahwin dengan saya sebab dia dah mengucapkan kata-kata cinta dengan saya. Kerana dia sayang saya. Jadi saya pun dah tersayang dia. Saya pun dah cintakan dia. Jadi dia wajib kahwin dengan saya. Okey, so daripada penceritaan tadi, ya, so saya kena pasti masalah awak sebenarnya bukan sebab ditinggalkan awak. Tapi masalah awak adalah kerana awak ada satu pemikiran bahawa dia sepatutnya berkahwin dengan awak, kekal dengan awak kerana awak dah berhubung dan bercinta dengan awak. Faham tak? Tapi memang dia patut kahwin dengan saya pun. Okey, jadi pemikiran sepatutnya itulah menyebabkan awak sakit dan awak tak rasional. Saya tak sakit. Cuma saya rasa sedih lah dia tinggalkan. Cuma yelah sebab kita dah habis macam-macam untuk dia. Okey. Jadi saya akan terangkan awak tentang macam mana proses argument ya. A, B, C, D dan E. Okey. Peristiwanya ialah awak telah ditinggalkan oleh kekasih awak. Ya, betul. Betul? Jadi kesannya adalah awak rasa apa tadi benda orang? Sedih. Awak rasa sedih. Tak disayang lagi. Awak rasa tak disayangi. Saya kecewa, Awak marah kecewa, sebab marah dan sebagainya. Ya. Okey. Dan sebenarnya kesan ini bukan sebab ditinggalkan kekasih. Tapi kesan ni buruk ni berlaku kerana pemikiran awak. Iaitu tadi awak ada satu pemikiran, awak selalu sebut ialah dia sepatutnya kahwin dengan awak. Sebab dia kekasih awak Ya. dan awak dah lama bercinta dengan dia. Betul. So sebenarnya masalah awak bukan ditinggalkan tapi kerana pemikiran awak. Tapi saya ditinggalkan. Itulah yang menyebabkan saya ada pemikiran tu. Okey, jadi bila sebab awak ditinggalkan tu sebabnya kerana ada pemikiran tu, tapi awak ada perkataan mesti. Okey, cuba ulang balik. Kekasih saya Kekasih saya mesti kahwin dengan saya. mesti kahwin dengan saya. Sebab saya telah berkawan lama dengan dia. Sebab saya telah berkawan lama dengan dia. Apa perasaan awak bila sebut begitu? Saya rasa terbeban. Terbeban. Ya, sebab ada perkataan Mesti. semesti, sepatutnya kan. Okey, cuba lebih relax sikit. Awak sebut baik kalau dia berkahwin dengan saya. Baik kalau dia berkawan dengan saya. Tapi kalau tak berkahwin dengan saya, Kalau tak berkahwin dengan saya, dia kahwin dengan saya. mungkin itu bukan jodoh awak ataupun ada orang lain lebih baik daripada awak. Dan ada banyak lagi benda-benda yang boleh membahagiakan awak. Ya, mungkin akan ada orang yang lebih baik lah untuk saya pada masa akan datang. Okey. So awak rasa okey sekarang? Kalau tak okey awak sebut. Apa lagi awak adakah awak rasa lega ataupun tak? Saya belum rasa lega. Okey. Apa yang awak rasa marah sekarang? Cuba sebut dengan saya. Sebab
bagi saya, apa rasional dia tinggalkan saya tanpa sebarang sebab yang munasabah, sebab yang jelas. Kenapa nak tinggalkan macam tu sahaja? Kenapa tak bagi tahu saya apa-apa sebab? Kalau misalnya kalau macam dia ada perempuan lain, why not dia bagi tahu je dekat saya yang dia ada perempuan lain, dia sayang perempuan lain at the same time. So mungkin dekat situ saya boleh menerima benda tu. Tapi sekarang ni dia pergi meninggalkan saya tanpa apa-apa jejak, macam pergi macam tu je. Dah bagi saya sayang dia, dah bagi saya ni, dah bagi saya berharap dengan dia, nak kahwin dengan dia, lepas tu dia tinggalkan saya macam tu je. Jadi saya tak puas hati kat situ. Okey, jika awak kata dia mesti beri beri alasan kepada awak sebab apa meninggalkan dia, adakah awak rasa tu rasional sebab awak tak pernah jumpa dia, awak hanya berkawan online saja? Mungkin awak tak sepatutnya timan benda yang lebih daripada dia. Ada tak apa-apa agreement ataupun perjanjian awak dengan dia? Tiada. Jika tiada, maka awak telah melampaui satu had yang hubungan yang mungkin biasa, tapi awak telah demand satu keadaan yang agak lebih dalam daripada hubungan yang dia ada dengan awak. Tapi kan Prof, kalau bercinta, kita memang kena buat agreement ke? Dia tak semestinya agreement, tapi mungkin benda tu tak ada satu black and white yang mengatakan awak mesti berkahwin dengan dia. Kecuali kalau ada IC awak, di belakang IC awak tunjuk bahawa awak akan berjumpa dengan dia, berkahwin dengan dia, ataupun telah ada dalam surat beranak awak. Saya memang ada Prof. Jika tidak ada, maksudnya benda tu tidak ada satu perkataan yang mesti, tapi dia hanya satu proses untuk awak bersyukur jika ada. Tapi kalau tak ada, dia hanya satu perasaan yang biasa yang awak kena lalui dalam kehidupan. Di reject. Yep. Okey, awak rasa okey sekarang? Ataupun ada kemarahan ataupun perasaan lain yang awak nak beritahu saya? Mungkin saya rasa better sikit lah. Saya kena terima. Ya, mungkin dia bukan lelaki yang baik. Akan ada lelaki yang baik untuk saya. Okey, kalau macam tu mari kita guna teknik reframing, ya. Okey, cuba awak buat beberapa pilihan. Contohnya awak sebut walaupun dia telah reject saya, tetapi sebenarnya saya cuba buat pilih 5 perkataan. Cuba ulang balik perkataan saya. Walaupun dia reject saya, tetapi sebenarnya sebut 5 perkataan. Contohnya saya jadi bebas, saya dapat cari orang lain. Walaupun dia reject saya, tapi hakikatnya saya tidak lagi terikat dengan dia. Saya lebih banyak masa dengan diri sendiri. Okey. Kemudian saya akan berjumpa dengan lelaki yang lebih baik. Mungkin dah ditakdirkan Tuhan. Tuhan menyayangi saya, menyelamatkan saya daripada lelaki tidak berguna. Okey. Kemudian saya menjadi lebih positif lah. Ya, menerima keadaan kadar. Dan yang kelima, walaupun dia dah tinggalkan saya, walaupun dia reject saya still ada family saya. Ya. Ya, betul. Okey, jadi saya nampak sekali awak sebelum ini awak telah jadi seorang orang kenit yang berhadapan dengan seorang gegasi. Tapi sekarang ni awak, saya lihat awak telah menjadi gegasi dan masalah itu menjadi orang kenit. Ya, betul. Tidak apa, masalah cerita je pun. Okey, awak rasa lebih okey perasaan sekarang? Okey, saya okey, better. Ada apa lagi perasaan yang awak rasa tersimpan, yang tak puas hati ataupun awak rasa pemikiran awak boleh bantu? Saya tak boleh nak terima dengan tak ada alasan dia tinggalkan saya macam tu je. So bagi saya nak dia juga. Tak kira. Awak kenal dia secara online, adakah wajib dia beri alasan pada awak sebab awak tak pernah jumpa secara face to face? Tapi kan even dekat dalam online pun dia dah bagi banyak masa untuk saya. So saya rasa macam kalau dia ada misalnya ada perempuan lain sekalipun, kenapa masa dengan saya tu still banyak? Walaupun dia ada perempuan lain, dia still memberi harapan dekat saya walaupun melalui online.
Okey, ada tak apa-apa perjanjian awak dengan dia bahawa jika dia nak pergi kepada orang lain ataupun berubah hati, dia mesti memberitahu awak alasan secara detail? Tapi as pasangan yang bercinta kan kita macam even kita bercinta secara atas talian sekalipun, dia sama je macam kita bercinta. Sebab dia pun ada letakkan syarat dekat saya. So saya pun ada letakkan syarat dekat dia. Macam bagi saya bila dia letakkan syarat macam ni, okey, kalau awak nak pergi mana-mana awak kena bagi tahu saya awak buat apa, and always update lah dengan dia. So saya pun akan keep on update apa yang saya buat, dia pun akan keep on update apa yang dia buat. Jadi kenapa perlu tapi biasalah kalau macam misalnya kalau dia nak curang sekalipun takkan dia nak cakap dengan saya kan. Yap, nampaknya awak dah faham. Jika orang yang curang pada awak, maka dia tak akan beritahu benda sebenar pada awak. Itulah namanya kecurangan. Saya tak kira dia curang ke tak, tapi saya nak dia juga sebab saya rela jadi nombor 2. Okey, jika awak rasa awak sanggup sakit terus bersama dengan dia, maka bermaksud awak pun tak rasional sebab awak sanggup kesakitan untuk mengharapkan sesuatu yang tak pasti. Tapi saya rasa Awak kalau sanggup campakkan diri awak ke dalam api? saya tak sanggup campakkan diri saya dalam api. Tapi misalnya lah saya diberikan peluang untuk jadi yang nombor 2. Sebab ada je kes-kes kalau jadi isteri nombor 2 pun still bahagia kan. Walaupun jadi perampas lah, macam tu. So macam bagi saya, if dia bagi saya peluang, saya still akan buat something and buat everything yang boleh buat dia happy. So why not? Kenapa dia tak bagi saya peluang? Kenapa dia pergi macam tu je? Okey, so saya nampak awak seorang yang bagus. Awak nakkan peluang dan walaupun menjadi seorang isteri yang kedua. Ya, betul. Tetapi sayangnya dia tidak memberi awak peluang itu. Dan awak sebenarnya tak sedar diri. Tapi kenapa dia pergi macam tu je? Kenapa tak bagi tahu apa-apa? Misalnya contohnya lah saya ni ada kekurangan. Kenapa dia tak bagi tahu dulu before dia pergi? Kenapa time online tu dia layan saya, tapi bila saya nak jumpa secara face to face dia tak nak? Okey, apabila dia secara personal awak rasa dia orang yang baik ataupun orang yang tidak baik bila meninggalkan awak secara sekali lalu saja? Kalau daripada segi dia tinggalkan saya tu nampaklah macam dia jahat. Tapi selama dia melayani saya secara atas talian tu dia still baik dengan saya. Tak ada marah-marah. Jadi maksudnya itulah orang yang jahat ataupun tidak baik, yang hanya berpura-pura baik tapi sebenarnya mereka tidak baik. Dan akhirnya sifat tak baik itu jelas kelihatan melalui sikap dia ke atas awak. Adakah awak memahami apa yang berlaku? Tapi saya tak boleh nak judge dia yang dia jahat sebab dia tinggalkan saya je. Mungkin dia ada sebab lain. Mungkin dia suruh saya cari dia ke sebenarnya. Okey, ada awak pernah cari dia lepas tu? Saya tak tahu sebab saya tak dapat nak detect tempat tinggal dia dan sebagainya. Dia pun dah block saya. Saya tak tahu kenapa. Saya tak tahu apa masalah yang dia hadapi. Mungkin sebenarnya dia tak curang pun. Okey, jika dia block awak dan dia tak nak hubungi awak, macam awak kata tadi, memang betul dia ada satu alasan yang tak perlu kontak awak, tinggalkan awak. Dan dia mungkin okey, tapi masalahnya adalah awak yang terus mencari dia. Jadi mungkin keadaan tu tak harmoni bagi awak. Saya kena mengalah. Tapi saya tak boleh mengalah sebab saya sayang dia. Saya percaya dia sayang saya. Okey, apa maksud sayang? Sayang, of course kita akan sanggup berkorban untuk individu yang kita sayang. Okey, macam mana kalau orang tu tak nak berkorban untuk awak? Saya tak tahu dia sama ada dia akan berkorban untuk saya ataupun tak. Sebab Okey, tu saya kena kenal bukti dia. sekarang adakah dia berkorban untuk awak? Mungkin pada masa akan datang, mungkin dia memerlukan masa. Waktu sekarang ini? Mungkin ini masa yang dia ambil. Waktu sekarang ini dia sayang awak ataupun tak? Waktu sekarang ini? Saya tak boleh nak cakap dia sayang saya ataupun tidak. Tapi selama perkenalan saya dengan dia, dia sayang saya. So mungkin dalam waktu ni sebenarnya dia masih lagi sayang dengan saya. Tapi mungkin ada masalah yang menyebabkan dia nak bersendirian dan sebagainya. Okey, kalau awak fikir dia nak bersendirian, mungkin awak perlu biar dia bersendirian. Dan awak pun juga perlu bersendirian supaya kalau betul dia sayang awak, satu hari dia akan jumpa awak dan awak tak perlu berharap dan mencari dia. So, saya kena stop lah. Awak rasa? Penat. Yap.
Dia memang penat dan menyebabkan emosi awak terganggu dan awak telah menghilangkan energi awak untuk fokus satu benda yang tak pasti. Ya, betul. Dan awak telah abaikan banyak masa-masa indah awak kepada perkara lain. Betul. Adakah awak rasa itu berbalik untuk awak sekarang ni? Saya rasa macam tak. Jadi kalau tak berbalik, apa patut awak buat? Move on. Yap. Saya kena move on. Okey, so macam mana awak nak move on? Saya cuba ubah perspektif saya, pemikiran saya. Okey, apa fikiran baru awak sekarang? Kena sebut balik Yap. Hasil daripada proses kita yang terbaru ni. So, saya rasa saya patut, kalau betul lah dia memerlukan masa untuk bersendirian, jadi saya kena move on dengan ketentuan, dan saya rasa saya perlu beri masa untuk diri sendiri juga. Tak perlu nak mencari untuk benda yang tak pasti. Ya, Yap. begitu. Saya nampak itu lebih rasional. Ada awak rasa lapang dan lega? Sikit. Saya rasa okey sikit lah. Ada apa lagi yang mengganggu awak? Tidak, cuma tu lah. Saya rasa macam, sebab saya dah sayang dia kan, jadi of course lah saya rasa macam nak lah hidup dengan dia. Ya, Yap. begitu. So awak boleh cuba untuk hidup dengan dia jika dia jodoh awak, tetapi jika dia tinggalkan awak dan bukan jodoh awak, awak kena reda dan melepaskan. Awak kena move on. Baik. Itu Saya pemikiran lebih rasional. betul. Lebih rasional. So mungkin akan ada lelaki yang lebih baik untuk saya. Ya, betul. Ya. Sokong yang mampu membimbing saya ke syurga. Okey. Ada apa-apa lagi yang nak cakap? Okey dah. Ada. Okey. Okey, jika begitu saya rasa awak dah dapat satu pemikiran baru lebih Ya, rasional betul. untuk menangani masalah ini. Jadi saya ulang balik teori tadi yang kita belajar. Awak kena faham ini. Okey, peristiwanya adalah awak telah ditinggalkan oleh kekasih awak. Ya, betul. Yang menyebabkan awak rasa sangat sakit, disakiti, kecewa. Dan sebenarnya masalah awak ni bukan kerana ditinggalkan, tapi kena pilih tadi. Ya. Iaitu awak telah ceritakan bahawa awak satu perasaan kekasih awak mesti berkahwin dengan awak sebab awak telah berkawan lama dan awak telah banyak berkorban untuk dia. Inilah menyebabkan awak rasa perasaan yang sakit, yang negatif tadi, betul? Ya, betul. Okey, dan tadi kita telah dispute untuk merasionalkan awak dan kesannya awak lebih rasional dan sekarang awak telah hasilkan beberapa emosi-emosi baru yang lebih baik dan pemikiran awak telah berubah. Ya, Betul? betul. Okey, boleh ulang balik apakah refleksi awak terhadap pemikiran baru awak sekarang? Apa Ya, yang awak rasa tadi sekarang? itulah. Ya. Saya rasa sekarang ni yang lebih penting adalah untuk saya fokus kepada diri sendiri. Walaupun saya ditinggalkan oleh lelaki tersebut, tidak bermakna saya perlu menghancurkan masa depan saya dengan bersedih, kecewa sebab saya ada family saya. Ya. Lepas tu saya perlu sedar, love yourself. Ya. Sayangi diri kita sendiri. Tak perlu sayang orang melebihi diri sendiri. Dan saya percaya akan ada lelaki ataupun individu yang lebih baik yang akan menerima kekurangan saya, yang akan menjadi pilihan pasangan hidup yang lebih baik pada masa akan datang. Dan saya menjadi lebih tenang dan tak terbeban dan tidak terikat. Sebab selama saya dengan dia, saya rasa macam everything kena bagi tahu dia, kena Ya. update dengan dia. So sekarang ni rasa macam tak perlu nak buat benda tu. Ya, awak dapat rasa lebih bebas. Ya, betul. Begitu. Okey, awak rasa lega sekarang? Lega? Jadi saya dah dapat lihat bahawa pemikiran awak jadi lebih baik, lebih rasional dan saya nampak mimik muka awak, psikologi awak lebih relax. Ya, betul. Okey, jadi boleh kita tamatkan sesi? Boleh. Okey, jadi kita akan tamatkan sesi dan jika awak ada masalah awak boleh datang anytime. Tapi berdasarkan kesimpulan saya rasa awak perlu jumpa saya lagi sebulan daripada sekarang. Okey. Boleh? Betul. Untuk cek balik pemikiran awak. Boleh. Boleh. Boleh, InsyaAllah.
Okey, terima kasih. Jumpa Sama-sama. lagi. Tepuk tangan. Apa rasa? Okey, kalau daripada segi sesi lah, melalui sesi sebentar tadi sebenarnya dia memberikan satu kesedaran daripada segi pemikiran kita lah, yang mana kita akan betulkan balik pemikiran kita tu, and kita tak akan jadikan apa yang berlaku misalnya daripada peristiwa yang berlaku itu bukanlah sebab utama kenapa kita jadi sedih, kecewa and sebagainya. Sebenarnya benda tu semua start daripada segi cara cara kita berfikir. Maksudnya bila kita fikir benda-benda yang negatif, macam kita fikir tak ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, itu yang menyebabkan kita rasa benda-benda yang negatif. So when kita fikir okay, mungkin aku putus dengan dia ataupun putus dengan someone ni, ataupun Tuhan jauhkan aku dengan someone ni disebabkan oleh Tuhan tu nak bagi someone yang lebih better dalam hidup kita. So mungkin yang lelaki sebelum ni tak cukup baik pun untuk kita. Mungkin akan ada someone yang lebih baik. Begitu.